Okay, kalau kita lihat dalam miskin of tu, saya dinyatakan bahawa untuk minggu ni kita akan cuba berkongsi berkaitan tasawur Islam. Tasawur Islam. Tasawur ni adalah daripada bahasa Arab, tasawur. Kalau suratun dalam bahasa Arab bermaksud gambar. Kalau tasawur ni kira gambaran tentang Islam. Kita semua telah pun alhamdulillah ditakdirkan beragama sebagai orang Muslim, iaitu orang yang menganut agama Islam. Tetapi kita dalam masa yang sama perlulah memahami apa itu Islam dalam erti kata yang sebenar lah. Supaya kita sebagai Muslim ni bukan hanya orang kata Muslim IC. Hanya title agama Islam ataupun Muslim pada kad pengenalan. Tetapi kandungannya, konten yang wajib kita buat dalam agama Islam tu kita tak dapat memahami dengan sebaiknya. Jadi khusus ni antara tujuannya itulah untuk kita mengetahui lebih detail, memahami apa itu Islam dalam world view yang sebenar, gambaran Islam yang sebenar. Jadi kontennya, topiknya itu pertama, Islam sebagai ad-din, keperluan beragama, kemudian matlamat penciptaan manusia, sumber ajaran Islam dan juga skop ajaran Islam. Jadi kalau kita lihat Islam sebagai ad-din ni, biasanya perkataan yang biasa kita dengar, Islam is the way of life, kan? Islam adalah jalan kehidupan. Jadi kalau kita lihat betul-betul, sememangnya Islam ni merupakan satu-satunya jalan kehidupan kita di dunia ini, dan dunia ini merupakan jambatan untuk menuju ke akhirat. Kalau jambatan kita betul iaitu agama Islam, maka akhirat tu mudah untuk kita. Tapi walaupun demikian, di antara kita juga orang Islam ni ada juga yang silap memahami beberapa term, beberapa perkara utama dalam Islam, sehingga salah faham mengakibatkan perkara yang tidak baik lah. Jadi Islam sebagai ad-din, the way of life, iaitu satu cara hidup yang merangkumi segenap aspek kehidupan manusia, sama ada politik, ekonomi dan sosial. Semua kehidupan lah, politik sebahagian daripadanya, ekonomi dan juga sosial. Bukan agama Islam tu hanya pada ritual ibadat saja. Contoh pengamalan penyembahan ketuhanan Tuhan, bukan itu saja. Sebagaimana yang dinyatakan oleh pemikiran yang baru sekarang ni, Islam, agama dan kehidupan dipisahkan. Itu bukan ciri ataupun ajaran sebenar agama kita. Agama Islam kita mengajar supaya Islam tu bukan hanya pada agama, pada sembahan ataupun aktiviti pengamalan beragama, tetapi merangkumi semua aspek kehidupan manusia. Sebagaimana kita lihat ni dalam firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad dina 'indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya kalau semua dapat lihat di sini, iaitu sesungguhnya agama yang benar dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah agama Islam. Dan orang-orang, iaitu Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab itu tidak berselisih mengenai agama Islam dan enggan menerimanya, melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya. Perselisihan itu pula semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisapnya. Jadi dalam firman Allah SWT ni, dinyatakan di sini, innad dina, sesungguhnya agama itu, indallahi, di sisi Allah, al-Islam, hanyalah agama Islam. Jadi agama kita ni merupakan agama yang diterima di sisi Allah SWT, tiada agama lain yang Allah terima. Kalau ada seseorang manusia mengatakan Islam bukan agama yang diterima, tetapi agama yang dinyatakan oleh orang itu merupakan agama di sisi Allah, maka itu sudah jelas menyanggahi apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat dulu apa yang dikatakan agama. Agama ni rupa-rupanya berasal daripada bahasa Sanskrit. Pecahan daripada dua sebutan A itu rupanya ada maksud, iaitu tidak ataupun bukan. Kemudian gama itu bermaksud dunia ataupun nafsu ataupun keseronokan. Tapi digabungkan bermaksud agama, tidak ataupun bukan dunia, bukan nafsu, bukan keseronokan. Maksudnya agama itu menuntut tiadanya
kecenderungan untuk dunia ataupun nafsu ataupun keseronokan. Jadi Kamus Dewan memberi maksud atau definisi tentang agama itu sebagai satu kepercayaan pada Tuhan atau Maha Kuasa, kuasa yang Maha Kuasa, dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan dan penerimaan ajaran dan perintahnya. Jadi itulah yang dikatakan sebagai agama. Jadi agama ni, kalau kita lihat agama tu kat dunia ni banyak. Banyak agama kat dunia ni. Kerana agama itu, kalau kita lihat pada definisi tadi, dari segi kata asalnya Sanskrit, iaitu bukan keseronokan atau bukan nafsu, bermaksud ia sebagai satu cara ikutan dalam kehidupan di dunia ni lah. Jadi ramai manusia beragama. Cumanya sama ada agama itu agama yang diterima ataupun tidak saja. Tapi Allah telah nyatakan satunya agama yang diterima hanyalah Islam. Tapi agama itu dipecahkan kepada dua lah. Yang pertama ni agama samawi. Samawi. Sama. Kalau dalam Al-Quran mengatakan inna fi khalqis samawati. Sama tu langit lah. Agama samawi bermaksud agama yang diturunkan daripada langit. Nisbah kepada langit lah. Hanya 3 sahaja agama yang diiktiraf ataupun yang berasal daripada langit. Iaitu yang dinyatakan di sinilah Judaism, iaitu agama Yahudi, Christianity, agama Nasrani, Kristian dan juga Islam. Islam berasaskan wahyu, yang mana wahyu itu diturunkan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad, maka dia berasal daripada langit lah. Kristian pun dulu, Nasrani pun berasal, dia mempercayai adanya agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Jadi dia berasal daripada langit juga. Begitu juga Yahudi, mereka mempercayai adanya agama yang dibawa oleh Rasul yang merupakan manusia pilihan daripada Tuhan, yang memberi ajaran kepada mereka. Banyak Nabi-Nabi diturunkan daripada kaum Bani Israel, Yahudi. Kemudian selain daripada agama Samawi, ada juga dikatakan sebagai agama budaya. Tapi ada juga yang mengatakan agama ardi. Kalau sama tadi langit, dikatakan agama samawi, agama langit. Kalau agama ardi, maksudnya agama bumi. Kalau ardun tu bermaksud bumi. Jadi agama ardi itu agama bumi. Bermaksud agama yang bukan bersumberkan daripada langit lah. Maksudnya dia agama ciptaan manusia itu sendiri yang berada di bumi. Tapi kita kenali juga sebagai agama budaya. Contoh agama budaya ni, yang kalau kat Malaysia ni, contohnya agama Hindu, agama Buddha, agama Shinto. Agama Shinto ni agama daripada Jepun. Ciri-ciri agama budaya ni ialah yang pertamanya dia bukan bersumberkan daripada langit. Bermaksud dia tak ada kitab suci lah. Tak ada kitab suci. Kalau Islam tadi, kitab sucinya Al-Quran. Lalu dikatakan agama samawi. Kalau Kristian, agama kitab sucinya dikatakannya ialah Bible tu, Injil. Injil daripada langit. Begitu juga Yahudi, ada kitab dia sendiri. Tapi agama-agama budaya ni mereka tiada kitab. Hanyalah catatan ataupun tulisan-tulisan daripada pengasasnya. Pengasas agama tersebut. Contohnya agama Buddha ni dikatakan berasal daripada seorang yang bernama Gautama Buddha kan. Buddha. Begitu juga Hindu. Itu agama budaya. Dia berlawanan daripada agama samawi atau agama daripada langit. Kemudian kita lihat dulu apa itu Islam. Kalau kita tadi dah tahu apa itu agama bahagiannya ada berapa, iaitu agama samawi dan agama bumi ataupun agama budaya. Maka Islam itu, kalau lihat di sini, penganut Islam itu mempelajari Islam. Semestinya lah, orang yang mengatakan dia itu Islam, semestinya dia kena mempelajari Islam. Orang yang Islam tapi tidak mengetahui atau mempelajari tentang Islam, sudah pasti kita pun tidaklah boleh mengatakan mereka itu Islam yang sebenar, kerana hanya pada nama sahaja. Kemudian memahami ajaran dan cara hidup Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan. Seorang yang Muslim, seorang yang mengatakannya beragama Islam, kita semua ni adalah beragama Islam, Alhamdulillah. Jadi kita kena faham apa ajaran dan apa tata cara hidup yang Islam anjurkan. Dan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita kena ikuti segala-galanya. Maka ia menjadi orang yang baiklah kepada Allah SWT dan baik pada sesama manusia dan alam. Itulah Islam.
Tetapi Islam ni kalau kita lihat dari segi kata asalnya, berasal daripada bahasa Arab lah, aslama, salamun. Salam tu ialah sejahtera. Nama Allah juga Assalam. Assalamualaikum. Kita juga, Nabi mengatakan kita dituntut afsyus salam. Menyebarkanlah salam. Kerana salam tu nama Allah. Allah yang maha sejahtera. Salamun tu sejahtera. Jadi Islam tu ialah agama yang mempromosi kesejahteraan. Sama ada dalam kehidupan kita, untuk diri sendiri, sama manusia dan sama alam semesta. Itulah agama Islam. Okay, kalau kita lihat Islam juga, untuk lebih mudah faham, terangkum dalam perkataan-perkataan inilah. Islam tu ialah ada kandungannya taat dan patuh. Taat dan patuh. Itulah Islam. Maksudnya kita taat pada Allah dan pada Rasul secara 100%, dan patuh juga 100% apa yang Allah perintahkan dan juga apa yang Rasulullah, iaitu Nabi Muhammad SAW ajarkan, perintahkan. Kita kena taat dan patuh tanpa ada sebarang pengecualian ataupun alasan-alasan tertentu. Dan Islam tu juga ialah agama yang aman dan damai. Macam dinyatakan tadi, Islam tu ialah sejahtera. Bila bermaksud sejahtera, sejahtera tu maksudnya aman lah. Mengamankan, membawa keamanan dan kedamaian dalam kehidupan. Bermaksud apa-apa jua unsur keganasan ataupun yang tidak ada unsur aman dan damai, itu bukan daripada tuntutan agama Islam. Islam sebenarnya agama yang menganjurkan keamanan dan kedamaian. Dan Islam juga adanya unsur tunduk dan menyerah diri. Biasanya manusia ni kalau kita lihat tunduk, mereka tu pastinya merendahkan dirilah. Kalau angkat kepala tinggi, itu tandanya dia meninggi diri. Jadi istilah tunduk tu seseolahnya kita merendahkan diri kita di sisi Allah SWT. Dalam solat pun kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya, sehingga kan kepala kita yang paling mulia ni apabila berdiri berada di atas pun akan berada sama rendah dengan kaki yang berada di bahagian paling bawah badan kita. Jadi itulah agama Islam. Walau macam mana pun kita tetap tunduk dan menyerah diri pada Allah SWT. Okay, dinyatakan di sini Muslim adalah orang yang mentauhidkan Allah. Patuh, tunduk, jujur hatinya hanya kepada Allah serta beriman dengan pengajaran-pengajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita semua sudah maklum, inilah dia yang dikatakan sebagai seorang Muslim. Mentauhidkan, iaitu mengesakan atau menyembah atau mengaku Tuhan tu hanyalah Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan juga kita juga mengamalkan yang sama, iaitu mengikut apa yang Nabi Muhammad SAW perintahkan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Okay, para ulama salaf as-salih, salafus soleh ni, salaf. Okay, apa yang dikatakan salaf? Salaf ni ialah golongan terdahulu. As-soleh ialah golongan-golongan yang baiklah, yang soleh. Golongan terdahulu yang baik. Nabi menyatakan dalam sebuah hadis, iaitu khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahu tsummal ladzina yalunahu. Bermaksud 3 kurun tu ialah dikatakan sebagai kurun yang terbaik. Kurun inilah yang dikatakan sebagai kurun salafus soleh, iaitu 3 kurun pertama, kurun Nabi Muhammad, kemudian kurun selepasnya 100 tahun keduanya, kemudian 100 tahun seterusnya, iaitu 300 tahun awal Islam itu merupakan kurun-kurun terbaik, kerana mereka lebih hampir kepada Nabi Muhammad SAW. Semakin jauh macam kita ni pada kurun yang ke-10, 11, 12 ni, 14, maka lebih jauhlah kita daripada Nabi Muhammad SAW. Okay, kemudian dinyatakan di sini ialah penyerahan diri kepada Allah melalui petunjuk syarak. Itu dikatakan Islam. Islam tu menyerahkan diri. Orang yang menyerahkan diri ni, mereka ni tak ada upaya dan tak ada daya. Contohnya kalau kita kaitkan dengan dunia ni, contohnya kata kalau macam pencuri perompak kan, yang menyerahkan diri kepada polis. Mereka tu seolah-olahnya tak ada apa-apa dah. Berserah je lah apa yang nak dilakukan ke atas diri mereka tu oleh polis atau pihak yang menahan mereka. Dia menyerahkan diri. Begitu juga kita pada Allah, kita serahkan diri kita. Kita dah mengaku dah, kita ni tak ada apa-apa dah. Kita serah segala-galanya. Kemudian dimulai dengan ucapan syahadah, memahami, dipenuhi tuntutan dan syarat-syarat dalam syahadah. Kemudian lepas dah serah diri, kita pun bersyahadah, menyaksikan
ada ucapan persaksian atau penyaksian, mengakui pengakuan bahawa Allah itu sebagai Tuhan sekalian alam dan juga Nabi Muhammad sebagai utusan akhir zaman pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita kukuhkan akidah dengan cara mempelajari, memahami mengenai rukun iman dan rukun Islam. Kemudian menunaikan semua kewajipan yang dipertanggungjawabkan. Maka itulah kalau kita ada ciri-ciri ni, maka kita telah menepati maksud Muslim ataupun orang yang Islam. Barulah katakan Islam yang sebenar. Islam juga agama yang mudah dan indah, tidak menyusahkan. Kalau kita tidak memahami Islam, kita akan mengatakan Islam ni susah. Setiap kali, satu hari kena sembahyang 5 kali. Kemudian dalam bulan Ramadan kena puasa 1 bulan, 30 hari, kena puasa. Susah. Tapi sebenarnya kalau kita faham apa sebenarnya Islam itu, dari mana, bagaimana, kenapa, apa sebabnya, maka kita akan mengasakan Islam ni agama yang benar dan satu-satunya agama yang benar. Kalau kita nak kaitkan tentang puasa, contoh dari sudut sainsnya, kita akan dapati sebenarnya puasa itu suatu perkara yang sangat baik untuk diri manusia. Sebenarnya bukan susah, tapi sebenarnya itu sebagai satu disiplin yang mana kesannya tu nanti pada diri kita juga. Pada diri kita juga. Memberi kesihatan yang sempurna kepada diri manusia. Dan Islam itu juga meliputi semua aspek daripada kecil sehinggalah sebesar-besarnya untuk mengurus dan mengatur kehidupan manusia supaya menjadi baik, selamat, bahagia dunia dan akhirat. Maka itulah agama Islam. Ni, kalau semua dapat lihat gambar ni, bukan susah pun nak solat. Contoh, ramai di antara kita tidak bersolat. Ataupun solat pada hujung-hujung masa, hujung-hujung waktu. Kalau solat pada hujung waktu pun Alhamdulillah masih lagi bersolat. Tapi ada juga yang tidak bersolat langsung. Atas alasan sibuk, terlupa, tak sempat. Sebenarnya solat satu-satunya agama lah. Satu-satunya aktiviti ataupun ibadat yang berhubung secara langsung kita kepada Allah SWT. Cuba lihat di sini, kalau lihat. Masuk waktu solat, azan je. Yang kedua, terus ambil wuduk. Wuduk hanya 30 saat je. Tak lama. Kalau kita ambil betul-betul, ambil rukun dia, rukun wuduk tu, cukup 30 saat dah siap dah. Hanya setengah minit. Kemudian yang ketiga, mulalah bersolat. Solat, katakanlah ambil masa 5 minit. Ni kira paling okey lah 5 minit. Tak boleh cepat sangat, tak boleh lambat sangat 5 minit. Kemudian yang keempat, lepas habis solat, doa. Sebab lepas doa selepas solat fardu ni mujarab, kata mustajab. Mustajab, diterima doa. Antara doa yang mustajab ialah selepas melaksanakan ibadat. Antaranya ialah ibadat solat. Doa pun 30 minit. Dah siap. Total 6 minit. 6 minit siap satu solat. Jadi kalau ada di antara kita yang mengatakan solat ni susah, ataupun terlupa, ataupun tak sempat sebab banyak kerja, padahal masanya hanyalah 6 minit sahaja. Kalau kita fikir 6 minit, terlalu kejap. Apalah gunanya kita mengabaikan 6 minit untuk kehidupan kita yang tak tentu lagi ada barakahnya. Orang yang sentiasa solat ni berkat tu ada. Apa itu berkat? Barakah tu. Barakah tu pertambahan. Kadang kalau kita solat tu dengan sebab 6 minit tu, kadang lepas solat Allah bukakan kita cara fikiran kita yang lebih terbuka, memudahkan urusan kita. Kalau katakan sebelum solat, katakanlah contoh sebelum zuhur, kita rasa susahnya nak selesaikan masalah ni. Kita ada satu masalah, susah, tak terbuka idea kan. Sebab Allah tak bagi ilham lagi. Kita pun solatlah kejap. Solat, lepas solat Alhamdulillah. Kadang-kadang lepas solat ataupun dalam solat tu pun Allah bukakan kita punya cara nak selesaikan masalah. Cara nak selesaikan masalah. Rupa-rupanya solat tu, yang susah, kita rasa susah dan berat tu, rupanya dia memudahkan kita bila kita telah melaksanakan. Okey. Kita masuk pula dalam penyelewengan daripada ajaran Islam. Walaupun semua orang Islam ni telah pun mengiktiraf dan mengakui dengan sebenar-benarnya Islam agama yang benar, tapi ada juga berlaku penyelewengan ataupun unsur sesat dalam ajaran Islam. Kalau semua dapat lihat di sini, yang pertama tu dinyatakan Nabi Adam adalah orang yang pertama menerima ajaran tauhid daripada Allah untuk mengesahkan Allah, tunduk beribadah kepadanya dan patuh kepada peraturan dan syariatnya. Nabi Adam, Nabi yang pertama. Manusia pertama. Allah menyebut dalam Quran, Nabi Adam ialah manusia pertama yang Allah jadikan. Kemudian, bukan untuk diri sendiri. Malah diseru dan diamalkan oleh kaum keluarga dan umatnya.
Ajaran yang Allah berikan pada Nabi Adam tu untuk mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, bukan hanya untuk diri Nabi Adam sendiri. Bahkan diperintahkan untuk Nabi Adam seru ataupun suruh juga kepada ahli keluarga Nabi Adam dan umat Nabi Adam. Umat Nabi Adam tidaklah terlalu ramai kerana orang yang pertama tak ramailah umat Nabi Adam. Dengan berlalunya zaman, maka mulailah nampak kepincangan pada fahaman manusia terhadap ajaran. Makin lama, makin jauh dengan Nabi dan Rasul, maka semakin kuranglah kefahaman kita kepada ajaran yang asal. Contohnya kalau kita lihat macam tadi, dinyatakan golongan salafus soleh itu ialah golongan yang terbaik. 300 tahun yang pertama tu, selepas Nabi Muhammad, adalah kurun yang terbaik. Sebab mereka lebih hampir, kefahaman-kefahaman yang asal tu masih lagi dapat diketahui. Semakin jauh, maka kefahaman tadi kemungkinan semakin lama berlakulah penyelewengan atau kesalahfahaman. Sebagai contoh tengok tu, seperti guru ajaran tauhid dipuja. Contoh, kadang-kadang orang yang mengajarkan tentang tauhid tu didewa-dewakan, dipuja, dianggap sebagai suci dan sebagainya, tidak melakukan dosa dan maksiat contohnya. Maka kat situ dah ada unsur salah faham atau penyelewengan. Patung wakil Tuhan. Patung dikatakan sebagai wakil Tuhan. Sedangkan Tuhan tu tidak memerlukan wakil pun. Tidak memerlukan wakil. Tuhan adalah Tuhan. Kita menganggap Allah sebagai Tuhan kita, maka tidak perlulah perantaraan. Yang ada golongan sesat ni, ataupun bukan Islam, mereka mengatakan patung tu hanyalah sebagai wakil Tuhan. Bukan kami menyembah patung. Tapi sebagai orang tengah, orang tengah untuk menyampaikan segala permintaan mereka untuk dibawakan kepada Tuhan. Itu ajaran yang salah lah. Kemudian zaman jahiliah. Jahiliah ni memang zaman yang bukan yang sesat lah. Yang maksudnya yang tidak ada agama yang sebenar. Okay. Kalau lihat di sini di Malaysia contohnya ajaran sesat yang ada, yang pernah berlaku, contohnya ajaran sesat Kahar Ahmad, Rasul Melayu. Dikatakan Rasul, Nabi mengatakan la nabi ya ba'di, tidak ada lagi nabi selepasku. Nabi Muhammad nabi terakhir, wafatnya Nabi Muhammad, maka tiadalah lagi nabi. Jikalau ada orang mengaku dia sebagai nabi, lebih-lebih lagi nabi untuk kaum-kaum tertentu, contohnya bangsa Melayu, maka kat situ dah ada unsur untuk unsur penyelewengan ataupun kesesatan. Sesat. Ini contohlah. Kemudian macam mana kita nak tahu ajaran-ajaran tertentu tu sebagai ajaran sesat? Kalau kita mengetahui, memahami dengan sebenar ajaran asal agama Islam, maka kita akan dapat menilailah mana yang betul, mana yang tak betul ataupun sesat. Contohnya ajaran sesat yang pertama ni, mereka tu mencemarkan kesucian Al-Quran dan hadis, seperti memansuh, mengubah, mempertikai, membuat tafsiran. Al-Quran dan hadis tu mereka cemarkan. Contohnya kumpulan Bahai beriktikad bahawa kitab sucinya itu Al-Bayan memansuhkan semua kitab samawi. Mereka tu membuat satu ajaran baru, kitab, dan mereka mewujudkan kitab yang baru. Namanya kitab Al-Bayan. Iaitu berfungsi, dalamnya menyatakan kandungannya itu telah memansuhkan semua kitab samawi. Sesatlah sebab dia kata kitab dalam Quran tu pun dimansuhkan. Telah dimasukkan dalam kitabnya, iaitu Al-Bayan. Sesat. Yang kedua, mengubah prinsip-prinsip asas dalam akidah seperti mendakwa menyatukan agama, termasuk Islam ke dalam agama yang baru, atau mendakwa semua agama adalah sama. Mengatakan agama tu sebenarnya satu je. Contohnya agama Kristian, agama Yahudi, Islam sama je, satu dia kata. Jadi agama yang salah lah. Islam adalah Islam dan semua agama tidak diterima di sisi Allah melainkan agama Islam. Kemudian yang ketiga, mendewa-dewakan pemimpin, menganggap sebagai maksum, Imam Mahdi sebagai Nabi dan sebagainya. Menolak perkara-perkara yang qat'i. Qat'i ni yang betul-betul jelas dan yakinlah dalam Islam. Contohnya jihad. Jihad ni memang dinyatakan dalam Islam. Wajahidu fi sabilillah. Hendaklah kamu semua berjihad di sisi pada jalan Allah, atas arahan Allah. Nabi menyatakan adanya unsur jihad. Tapi jikalau ada ajaran yang menidakkan, menafikan dalam Islam ni tidak menyuruh jihad, maka sudah menjadi kesalahan ataupun kesesatan lah dalam kefahaman tersebut.